Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi tuan-tuan saudara-saudara, kita ke udara, kita bersiaran secara live di FB Isu Darul Ihsan untuk kita menganalisa, untuk kita mendapatkan pandangan dalam siri analisis belanjawan negeri Selangor 2021. Jadi tuan-tuan saudara-saudara yang berada di rumah atau yang masih di pejabat atau yang sekarang dalam kenderaan atau di mana saja, kita mengharapkan tuan-tuan saudara-saudara semua dalam keadaan sihat sejahtera, dapat jaga diri sendiri, dapat jaga keluarga, kita jaga kita untuk kita memastikan bahawa kita dalam keadaan sihat sejahtera, kita dapat mengurangkan COVID-19 ini secara keseluruhannya. Jadi kita di Darul Ihsan hari ini sekali lagi kita ke udara dalam memenuhi cita-cita tuan-tuan saudara-saudara sebagai permintaan untuk kita mendapatkan pandangan khusus berkaitan dengan belanjawan Selangor 2021. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sekali lagi kita akan bersama-sama dengan dua ahli panel yang kita tampilkan untuk kita mengupas, untuk penganalisa, dan tuan-tuan saudara-saudara boleh memberikan pandangan untuk juga mengumpulkan soalan dalam ruangan chat di FB Darul Ihsan, dan juga sama-sama untuk kita like di Facebook Darul Ihsan, dan juga untuk subscribe di YouTube Darul Ihsan, dan juga untuk kita sama-sama sebarkan kepada rakan-rakan saudara-saudara semua. Jadi hari ini sekali lagi kita harapkan saudara-saudara untuk terus bersama-sama dengan kita daripada awal hingga akhir untuk kita mendapatkan butiran secara perinci berkaitan dengan belanjawan Selangor 2021. Jadi hari ini kita akan bersama-sama, yang pertamanya terima kasih banyak, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman yang Ketua Eksekutif bagi Isu Darul Ihsan yang akan memberikan kata-kata haluan. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya Prof ya. Alhamdulillah. Dah sampai di rumah Prof? Baru sampai. Baju tak tukar lagi. Okey, dan panel kita yang pertama yang berhormat Puan Haja Roziah Ismail yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor yang mengetuai bagi portfolio perumahan, kesejahteraan bandar dan juga keusahawanan. Assalamualaikum YB, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua baik, alhamdulillah. Sihat semua YB ya? Dah makan? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Dah sampai rumah YB ke di pejabat? Saya lepas habis dewan tadi balik dah kat rumah. Oh, dewan dah sidang dewan semua dah selesai ya? Dah okay, selesai, alhamdulillah. Itu kita punya panel kita yang pertama yang berhormat Puan Haja Roziah Ismail yang merupakan Esko Kerajaan di Selangor, dan kita tampilkan soal lagi panel kita antara tokoh utama di negeri Selangor ini iaitu Puan Hajah Norita binti Muhammad Siddiq yang merupakan Ketua Eksekutif bagi MBI ataupun Menteri Besar diperbadankan. Assalamualaikum Puan Hajah, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Ya, waras ya. Alhamdulillah. Okey, Puan Hajah di pejabat, di rumah? Masih di pejabat. Oh, di pejabat. Allahu Akbar. Ini kalau Ketua Eksekutif MBI masih di pejabat menandakan bahawa Selangor akan terus maju ni. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hajah kerana sudi menjadi menerima jemputan sebagai panel kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan saudara-saudara, itu dua panel kita yang akan membincangkan tajuk kita yang akan mengupas dan juga menganalisis daripada sudut pembentangan belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, yang mana sidang Dewan Undangan Negeri Selangor baru habis saja bersidang untuk membahaskan berkaitan dengan belanjawan 2021 yang berjumlah 2.32 bilion ringgit, yang mana daripada itu 53% untuk belanja mengurus iaitu berjumlah 1.22 bilion, dan juga 47% untuk belanja pembangunan yang bersama dengan ringgit Malaysia 1.103 bilion. Jadi itu antaranya. Jadi untuk memulakan sesi kita kali ini, saya persilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman yang merupakan Ketua Eksekutif bagi Isu Darul Ihsan untuk memberikan kata-kata haluan. Silakan yang berbahagia Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Namanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ya yang memberikan peluang untuk saya menyampaikan sepatah dua kata sebagai pembuka kepada perbincangan berkaitan dengan analisis belanjawan Selangor 2021. Saya ambil juga kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
kepada dua orang ahli panel kita pada malam ini, Yang Berhormat Puan Roziah binti Ismail, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan, dan juga Puan Hajah Norita binti Muhammad Siddiq, Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Selangor Pemerbadanan, yang sekira akan memberikan analisis berkaitan dengan belanjawan yang mana sidang Dewan telah pun berakhir pada hari ini. Saya tidak bercadang untuk memberikan ulasan panjang kerana saya yakin kedua-dua panel akan memberikan huraian yang akan memberikan gambaran sebenar tentang belanjawan ini. Tetapi cukup untuk saya mengatakan bahawa ini merupakan satu belanjawan yang memberikan manfaat kepada setiap golongan masyarakat, baik merupakan golongan peniaga, golongan usahawan, golongan OKU, pelajar dan lain-lain. Dan sudah tentu ini melambangkan keprihatinan Kerajaan Negeri Selangor, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari, yang ingin melihat Selangor muncul sebagai sebuah negara yang kita akan jadikan sebuah negara yang sejahtera. Saya kira tidak terlalu terlewat untuk saya mengucapkan tahniah kepada Puan Hajah Norita yang meneraju MBI sejak 3 bulan yang lalu, dan juga Yang Berhormat Puan Hajah Roziah binti Ismail yang juga baru dilantik menjadi Exco, bukan Exco baru tetapi Exco dengan portfolio yang baru, dan saya yakin kedua-duanya akan melaksanakan tugas dan berkemampuan untuk membawa Selangor menjadi sebuah negeri sejahtera. Ingin saya nyatakan di sini bahawa sebagai sebuah badan pemikir, IDES sebenarnya cuba untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan mereka. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan sebahagian pada usaha untuk memberikan pencerahan itu. Dan Alhamdulillah, sejak beberapa malam yang lalu kita telah mulakan dengan perbincangan berkaitan dengan belanjawan negara 2021, dan kita berjaya mendapat penglibatan ataupun mereka yang ikut serta memahami atau cuba mendapatkan gambaran sekitar 10,000 orang satu malam. Dan saya kira ini melambangkan bahawa masyarakat inginkan perspektif yang jelas, yang objektif untuk mereka membuat suatu penilaian terhadap perkembangan-perkembangan yang berlaku yang berkaitan dengan diri mereka. Sudah tentu pada malam ini masyarakat Selangor ataupun penduduk Selangor secara umumnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang belanjawan dan apakah manfaat yang boleh mereka terima daripada belanjawan yang telah diumumkan itu. Dan saya yakin perbincangan-perbincangan ini akan menjadi perbincangan yang cukup memberi manfaat, dan selepas ini kita akan terus memberikan input yang berguna melalui perbincangan yang melibatkan wakil rakyat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pakar-pakar dan sebagainya, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pencerahan itu dan menyedari bahawa Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Datuk Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari sebenarnya berusaha untuk menjadikan negeri ini negeri sejahtera, dan bukan saja negeri sejahtera tetapi rakyatnya juga dapat menikmati kesejahteraan itu secara bersama. Saya kira cukup sekadar itu untuk saya mengalu-alukan program ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Yahya, Pak Ya, yang selama ini menjadi anchor yang memberikan nafas kepada program ini, dan sudah tentu pada malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua mereka yang akan menghuraikan tentang belanjawan 2021 Selangor itu, iaitu Yang Berhormat Puan Hajah Roziah binti Ismail dan Puan Hajah Norita binti Muhammad Siddiq. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan atas kata-kata aluan, kata-kata semangat, dan juga sebagai salah satu daripada ketua eksekutif yang menerajuk isu Raisa sudah tentulah punya visi sendiri untuk memastikan bahawa IDE bersama-sama memastikan Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari bersama dengan Exco dan seluruh pimpinannya untuk menuju kehadapan, jauh kehadapan. Jadi terima kasih banyak Prof yang bersama-sama kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, sekali lagi kita teruskan bersama-sama dengan kita di fanpage Institut Saudara Ehsan ini untuk kita sama-sama boleh tanya, boleh tanyakan pendapat, boleh menghuraikan apa saja pandangan yang insyaAllah kita akan
ambil dan juga kemukakan soalan-soalan untuk dijawab oleh ahli panel kita ataupun kita boleh menjawab kemudian. Jadi untuk kita sama-sama untuk sebarkan, jangan lupa untuk terus like FB page Saudara Ehsan dan juga untuk kita sama-sama yang bersiaran ataupun pengudara melalui YouTube Saudara Ehsan juga untuk sama-sama subscribe dan untuk kita share sama-sama dan juga yang bersama-sama dalam di Twitter atau di mana-mana medium untuk kita sama-sama kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Ridwan Usman dan kita akan terus bersama-sama dengan ahli panel kita. Jadi sebagaimana saya nyatakan bahawa belanjawan kita pada kali ini, Belanjawan Negeri Selangor yang telah diumumkan atau dibacakan atau yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amirul Syari, Menteri Besar Negeri Selangor pada 30 hari bulan Oktober 2020 yang bertunjukkan kepada melakar realiti baharu, memperkasa ekonomi bermaruah paksi kecekalan rakyat yang berjumlah 2.32 bilion, 53% untuk belanja mengurus, 47% untuk belanja pembangunan. Jadi mungkin saya dah boleh dapatkan reaksi pertama daripada Yang Berhormat Puan Hajah Roziah Ismail yang merupakan Exco Kerajaan di Selangor yang menerajui bagi portfolio bagi perumahan, pembangunan kesejahteraan bandar dan juga pembangunan usahawan daripada sudut bajet ataupun belanjawan Selangor 2021 ini mungkin pandangan awal daripada Yang Berhormat. Silakan YB Roziah. Terima kasih Pak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kepada ahli-ahli panel saya, iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk Ridwan, Puan Hajah Norita Siddiq dan semua pendengar-pendengar di luar sana. Sebenarnya kita bila setiap kali kita bercakap pasal belanjawan, pastinya rakyat tertunggu-tunggu apakah yang akan dikemukakan oleh kerajaan. Tapi sebagaimana yang Pak Ya sebut kali ini Selangor telah mengemukakan satu belanjawan yang bertemakan atau bertajuk melakar realiti baru, memperkasakan ekonomi, ekonomi bermaruah dan berpaksikan kecekalan rakyat. Ada sebab kenapa kita pilih tajuk ini dan sebenarnya bila kerajaan memberi ataupun kerajaan mengemukakan sesuatu belanjawan itu, perkara yang paling asas ingin dinyatakan bahawa ini adalah belanjawan yang kita nak kemukakan ini adalah belanjawan yang realiti, bukannya retorik. Maknanya bagaimana sepanjang tahun hadapan ini, belanjawan ini nanti boleh kita rangsangkan supaya selain daripada tanggungjawab asasi yang terpaksa dipertanggungjawab kepada kerajaan, kerajaan juga sebenarnya sedang berusaha untuk memastikan rakyat akan mendapat pulangan yang terbaik dalam banyak segi lah. Jadi di sini ingin saya sebut sebenarnya kerajaan Selangor bertuah lah sebab kita ni semua menjaga harta rakyat, yang mana harta rakyatnya bukanlah orang kata calang-calang di antara negeri yang termaju. Pastinya banyak perkara yang perlu dilihat dan aspek yang kena ditengok. Jadi belanjawan kali ini saya bolehlah saya sebut, mungkin pihak luar mungkin sebut, boleh komen, tetapi bagi kami, kita sendiri ingin membuat satu belanjawan yang lebih komprehensif dan sustainable ataupun mampan. Maksudnya antara masalah-masalah sedia ada yang selalu diungkit baik wakil rakyat ataupun rakyat, kita mau lihat apakah bagaimana kita nak komprehensifkan ataupun nak memastikan masalah ini dapat ditangani dalam masa yang sama. Realiti ekonomi yang ada sekarang ini dengan pandemik COVID, apa rancangan yang perlu kita buat supaya kita sustain, supaya rakyat kita boleh makan, boleh ada hidangan di atas meja, lepas tu mereka boleh melaksanakan kehidupan kalau tidak pun mewah, tetapi paling tidak terkesan. Lepas tu kita lihat juga banyak perkara yang kita kena tangani. Kita tidak mahu lihat pembangunan di Selangor ini terbantut ataupun tertangguh kerana pandemik yang ada ataupun sebab aliran ataupun kajian ekonomi kita yang mungkin sedikit terkesan. Jadi apapun kerajaan Selangor sebenarnya kita nak pastikan bajet tahun depan itu, walaupun kalau saya nak banding dengan bajet federal lah, Selangor ni kecil sangat, 2.33 bilion yang dibandingkan dengan federal sebanyak 322 bilion. Tetapi bagaimana dana yang ada
income hasil yang kita ada ini kita nak belanjakan secara benar-benar berhemah. Itu persoalannya Pak Yah. Jadi untuk itu sebenarnya kita sedikit bertuah kerana belanjawan akan datang ini sebenarnya apa yang telah dibuat selama mungkin 5 tahun yang lepas, walaupun kita bermula kita bercakap tentang sesuatu kadang yang asing, contohnya smart Selangor, kita nak digitalkan Selangor, macam-macam yang kita nak buat, tetapi benda itu sebenarnya dalam pipeline. Tapi tahun depan kita nak lihat ianya dilaksana. Jadi bajet ini adalah bajet yang komprehensif saya nampak untuk memastikan kemampanan ekonomi kita ini berlangsung dan akhirnya kita mahu orang kata kick off ataupun melaksanakan banyak usaha yang sedia ada supaya Selangor dapat memastikan peruntukan ataupun hasil yang rakyat untuk yang disumbangkan daripada hasil dan untuk rakyat ini dapat kita bagi kepada semua, tidak mengira lapisan masyarakat, tetapi kesan tu ada kepada semua. Dan yang satu yang paling saya nak kongsi adalah Pak Yah sebut saya punya portfolio baru dan sebagainya. Kerajaan sebenarnya sedang meneliti satu masa portfolio tu kita address isu pengangguran. Sebab tu kita ada portfolio Sengko pekerjaan dan pekerjaan kebajikan pekerja dan sebagainya. Itu semua untuk kita tengok. Maksudnya belanjawan tahun depan ni sebenarnya satu belanjawan yang mencabar lah. Mencabar walaupun komprehensif. Okey, YB, terima kasih banyak. Itu respon awal berkaitan dengan belanjawan yang sudah tentunya sebagai ahli yang berhormat, sebagai Esko yang telah membahaskan dan juga menjawab persoalan-persoalan yang telah diajukan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam sidang Dewan yang lepas yang baru berakhir pada petang tadi. Sudah tentulah ada banyak-banyak lagi yang perlu kita boleh kongsi dengan kita pada malam ini insyaAllah. Jadi saya nak teruskan kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Hajah Nurita binti Muhammad Siddiq yang merupakan Ketua Eksekutif bagi Menteri Besar Pemberbadanan ini yang saya kira mungkin sebagai Ketua Eksekutif yang baru, sebagai pemimpin yang baru di sebuah JLC utama negeri Selangor ini punya pandangan yang khusus berkaitan dengan belanjawan 2021 bagi negeri Selangor dalam keadaan kita menghadapi krisis kesihatan, krisis ekonomi ini. Silakan Puan Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, Yang Berhormat Haja Rozia, bagi Prof Ridwan, dan tak lupa juga Institut Darul Ehsan yang telah sudi menjemput saya menyertai sesi pada malam ini, dan juga pendengar-pendengar iaitu fan Pak Yah di luar sana ya. Fan saya. Sorry. Okey, belanjawan Selangor 2021 ini adalah suatu belanjawan yang telah digarap bila mana kita masih dalam krisis yang berpanjangan dan masih belum selesai lagi dan tidak pernah dialami oleh Malaysia lah. Jadi berlatar belakangkan senario tersebut, belanjawan ini telah digarap untuk memenuhi objektif relief, recovery dan reform seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat YB Rozia tadi bahawa belanjawan Selangor 2021 ini adalah satu belanjawan yang berhemah kerana berdasarkan kedudukan hasil negeri pada tahun 2020 pada tahun 2021 yang dianggarkan sebanyak masih kekal kepada 2.2 bilion ringgit. Pada saya keseluruhannya belanjawan 2021 ini bersifat inklusif kerana dan dalam masa yang sama walaupun ianya inklusif tapi ianya fokus kepada sesuatu sasaran. Yang keduanya, belanjawan ini meeting the desired needs of the rakyat, tapi dalam masa yang sama juga ia mempromosi pemulihan ekonomi dan pembangunan industri. Dan yang ketiga, pada saya belanjawan ini adalah suatu belanjawan yang realistik dan dalam masa yang sama ianya tidak melupakan penciptaan nilai. Jadi pada keseluruhannya pada saya
belanjawan ini adalah belanjawan yang rakyat sentrik, industri sentrik, dan akhir sekali ianya adalah satu belanjawan yang fit for its purpose, memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Jadi setakat itu kita pandangan awal saya, Pak Yah. Okey, terima kasih Puan Najah. Ini kita punya bos di Negeri Selangor yang mengetahui keseluruhan JLC yang ada dekat Negeri Selangor ni lah kan. Dan sudah tentulah nanti kita akan tanya dengan beberapa perkembangan yang baru berkaitan pendidikan, mungkin pendidikan kebajikan yang saya rasa ditunjangi oleh MBI nanti. Jadi saya nak balik kepada Yang Berhormat Puan Hajah Roziah yang sekarang mengetuai bagi portfolio bagi perumahan, kesejahteraan bandar dan juga pembangunan usahawan. Tapi saya tak mau tanya yang tu dulu. Saya nak tanya dulu daripada sudut bajet YB kan, kalau kita lihat kita dalam keadaan yang tadi Puan Hajah juga sebut, semua orang sekarang sebut adalah dalam keadaan kita menghadapi krisis kan. Kita menghadapi krisis kita yang utama adalah krisis kesihatan di seluruh dunia, juga di peringkat negara kita sekarang. Kalau kita lihat daripada sudut statistik yang diumumkan sekarang ini di keseluruhan di dunia, 51,894,610 daripada keseluruhannya yang melibatkan kematian daripada COVID ini 1,281,097 orang. Maknanya satu pandemik yang cukup menakutkan, yang memberi kesan terus kepada keadaan ekonomi. Kalau kita di peringkat negara, laporan tadi 42,892 keseluruhannya yang telah positif, kes baru 822, kematian 302. Di peringkat Negeri Selangor 178 hari ini kes baru, di mana keseluruhan Negeri Selangor adalah 1,698. Maknanya pandemik ini menjadikan krisis ekonomi, dan dalam keadaan krisis ekonomi ini menjadikan kita tak boleh pergi mana-mana. Dalam satu ketika kita dalam PKP, lepas tu PKPB, adalah sekarang PKPP, sekarang PKPB balik. Di mana saya nak, soalan saya kepada Yang Berhormat adalah dalam pandemik COVID-19 ini yang melatari, dan sudah tentulah Belanjawan Selangor 2021 juga memikirkan tentang keadaan COVID ini. Sebenarnya apa peranan utama Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan bahawa keadaan kesusahan rakyat dan juga kita nak mengatasi juga dalam bersama-sama dalam COVID-19 ini? Silakan YB. Okey, saya rasa yang paling mencabar tadi saya sebut tadi itu adalah bagaimanakah kita nak melihat tentang survival survival rakyat kita tahun hadapan. Tahun ni kita lihat banyak perkara yang telah pun mula dirasa terasa lah, orang kata terasa kan. Banyak benda yang terasa dan banyak norma baru yang kita rasa kita sedang adapt dan sebagainya. Tetapi bagi melatari Belanjawan 2021 ni, apakah peranan kerajaan dalam isu ni? Sebab itu saya nak kongsikan sikit. Kerajaan negeri merangka ataupun membahagikan 5 teras utama di dalam kita melaksanakan belanjawan ini kan. Pertama, kita memastikan supaya agenda digitalisasi ini dapat dijadikan satu tonggak utama di dalam pelaksanaan dan pengurusan dan juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat. Memang kita lihat, saya kata tadi tu cabarlah, sebabnya bukan kita nak cerita tentang program, tetapi infrastrukturnya juga perlu diberikan tumpuan yang paling baik. Bagaimana Selangor perlu connectkan atau ada connectivity antara utara dan selatan, timur dan barat dalam Selangor sendiri. Itu satu cabaran. Jurang antara kemiskinan bandar dan juga laut bandar, itu lagi cabaran yang ada. Jadi untuk itu sebenarnya itu teras pertama. Dan teras kedua, Selangor telah pun melihat seperti mana yang Hajah Nurita sebut tadi, kita mengimbangi antara pembangunan fizikal itu kehendak daripada rakyat, dan akhirnya kita mengimbangi dalam konteks modal insan itu perlu diberikan tumpuan. Nilai-nilai murni yang perlu kita terapkan. Kerajaan Selangor sebenarnya telah pun berkali-kali sebut kita mahu mengubah satu minda atau rakyat daripada sentiasa menerima kepada lebih kepada berdaya.
kita mahu kita tidak mahu ada yang tertinggal di dalam mana-mana belanjawan ataupun program-program yang dilaksanakan. Jadi nilai atas untuk kita mahukan kata Teras Selangor Sentosa Umah Sejahtera ya di layout ataupun dibentangkan kepada rakyat. Dan seterusnya ketiganya kita ingin memacu dan mencipta nilai pembangunan Muda-Insan seperti saya sebut tadi lah ya. Macam mana kita nak buat? Masalah kejiranannya, masalah kemiskinannya, masalah kebergantungannya, ya, masalah bagaimana kita mahu modal-modal insan ini dapat dijadikan satu guna tenaga yang bukan lagi sebagai buruh-buruh yang biasa tetapi upskillingnya dan sebagainya untuk menjadikan mereka lebih baik. Dan akhirnya yang keempatnya adalah memperkasakan kemampanan alam sekitar. Dan ini cabaran. Dalam masa yang sama macam mana kita nak tengok alam sekitar ni, kita ada masalah isu-isu berkaitan dengan pembangunan, bagaimana kita nak preserve hutan, bagaimana masalah air, ya, bekalan air yang jadi hangat dikatakan. Apakah ini program-program yang ataupun usaha-usaha untuk memastikan ia dapat menjadikan ya supaya rakyat tidak tertanggung dengan benda-benda bebanan-bebanan tambahan yang mereka tak mampu mungkin lalui kalau kita tidak tangani dengan baik. Dan akhirnya bagaimana nak merancangkan pemulihan ekonomi. Inilah cabaran besar bagi kami. Sebenarnya saya sengko pembangunan usahawan dan juga perumahan ini. Saya tengok dalam aspek perumahan, dalam aspek pembangunan usahawan ini, kerajaan ada satu pendekatan yang paling khusus iaitu Selangor Advance. Mungkin Pak Yah biasa dengar tak Selangor Advance? Ya, Selangor Advance ni bagaimana kita nak spur the ekonomi, maknanya kerajaan akan memberikan injection supaya orang kata di mana-mana ya kontraktor ataupun usahawan-usahawan kita yang berkecimpung di dalam bidang-bidang pembekalan dan sebagainya, mereka diberikan dana awal. Ya, kalau dulu mereka buat kerja, habis dulu pun kerajaan bayar. Ya, sekarang tak, kerajaan bagi sebahagian daripada pembayaran yang terlebih dahulu, advancekan dulu supaya mereka ada nilai tunai di tangan mereka dan akhirnya mereka boleh bekerja dan akhirnya membuat tuntutan setelah kerja disiapkan. 30 juta ni bukan satu nilai yang sedikit, tetapi saya nampak ini ada satu perkara yang memberi impak yang besar lah. Ya, selain daripada itu, kita ada program e-pembekalan, kita ada e-kitchen, kita ada program peruncutan microkredit, ya. Kita ada yang dinyatakan yang paling terkesan selalunya peniaga-peniaga kecil. Mereka ni kalau saya boleh gunakan istilah seseolahnya apa yang mereka dapat hari ini itulah yang dibelanjakan untuk keluarga. Jadi di sinilah sebenarnya niaga Darul Ihsan atau Nadi itu diperkenalkan kepada bajet tahun depan di mana Hijrah akan mengendalikan program ini. Kita akan memberikan modal awalan kepada semua, mudah setiap kaedahnya. Maknanya program Zero to Hero itu telah kita improvise dan akhirnya kita boleh memberi modal perniagaan pada peniaga-peniaga kecil. Banyak lagi yang sebenarnya dibuat, tetapi asas kepada ini semua, saya tengok ahli dewan juga bersetuju sangat supaya digitalisasi ini diberikan satu tumpuan yang terbaik. Semua nak kena digital sekarang. Jadi macam saya juga fikir, kita bercakap nak suruh buat bisnes atas talian dan sebagainya, akhirnya mereka ada handphone ke? Kan? Mereka ni ada handphone ke ataupun ada handphone tak ada talian internet. Ya, jadi benda-benda macam tu perlu kita persoalan. Jadi bagaimana kita melatari belanjawan 21 ini, peranan kerajaan dalam isu ini adalah untuk memastikan semua segmen masyarakat ini dapat manfaat secara direct, ya, direct. Tapi bukan senanglah 6.6 juta rakyat yang nak dijaga. Daripada kecil sampailah dewasa. Itu sedikit saya punya komen. Pak ya? Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Itu komen yang kedua dari persoalan tentang dalam keadaan kita berada dalam pandemik COVID-19, itu isu krisis kesihatan yang menjadikan krisis ekonomi. Saya teruskan kepada ahli panel kita, Puan Najah Nurita, yang mungkin boleh berikan komen ataupun jawapan berkaitan dengan antara melihat daripada segi belanjawan yang telah dibentangkan yang saya nyatakan tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dengan jumlah 2.323
3 bilion ini, dan pada pandangan Puan Hajah, apa antara isu utama yang dapat ditangani dalam belanjawan ini, dalam saya sebut tadi, satunya dalam krisis kesihatan yang menjadikan dia krisis ekonomi ini, mampukah ataupun isu-isu yang boleh ditangani daripada bajet ini pada pandangan MBI itu sendiri? Silakan Puan Hajah. Okay, terima kasih Pak Ya. Isu utama yang perlu ditangani oleh Belanjawan 2021, sebelum belanjawan ini digarap, beberapa libat urus di pelbagai peringkat telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri, dan pelbagai input juga telah diperolehi. Tapi untuk kali ini saya ingin kongsi satu kajian soal sosial rakyat yang dilakukan oleh Institut Darul Ihsan yang menggambarkan sedikit sebanyak isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Antaranya ialah didapati dalam survey ini 36% daripada penduduk Selangor terjejas pendapatan bulanan mereka selepas PKP. 22% daripada mereka terpaksa menjalankan pekerjaan sampingan seperti berniaga, menjaja, memandu e-hailing dan lain-lain. 8% terpaksa berhenti berniaga. 14% terpaksa memikirkan kaedah lain dalam berniaga, cara lain dalam berniaga. Mereka tak boleh lagi berniaga secara fizikal. Mereka terpaksa berniaga secara online. 21% merasa tertekan dalam kehidupan seharian. Ada juga yang menghadapi masalah kesihatan mental sebab dia terkurung di rumah. Ya? Dan ada dalam kajian tersebut mendapati bahawa 84% mempunyai simpanan kurang 3 bulan pendapatan dia. Less than 3 months. Daripada 84% itu, 32% tiada simpanan langsung. Okey, dan keseluruhannya 72% penduduk di Selangor merasa tertekan kerana pendapatan mereka terjejas. Sama ada tak ada pendapatan langsung, hilang langsung ataupun terkuranglah oleh kerana potongan gaji. Dan didapati mereka yang menghadapi kesan ini kebanyakannya adalah penduduk-penduduk di kawasan perumahan jenis Pangsapuri dan teres satu tingkat. Maknanya dalam grup B40 ya, dan M40 lah. Dan majoritinya adalah golongan muda yang berumur 20 ke 34 tahun. Jadi itu seberingkas survey yang dibuat oleh Institut Darul Ihsan. Jadi saya kira isu utama yang dihadapi oleh belanjawan kita kali ini ialah bagaimana caranya rakyat kita nak menyesuaikan diri dengan norma baru. Satu, mereka kena berniaga atas talian. Untuk pekerja-pekerja pula kena work from home. Untuk pelajar-pelajar belajar atas talian. Macam kita pula kena meeting atas talian. Selain pada itu, isu yang perlu ditangani ialah keadaan ekonomi yang telah mengecut. Tadi disebut ekonomi Malaysia sendiri telah mengecut pada half year dalam minus 8%, negatif 8%. Isu-isu lain yang dihadapi oleh rakyat Selangor ialah isu macam mana nak melangsungkan perniagaan mereka. Tadi macam saya cakap juga, kehilangan pekerjaan, persekolahan terganggu, ibu bapa terkesan dengan work from home ni, anak yang patut pergi sekolah tak dapat pergi sekolah, dan mereka yang perlu ibu bapa yang perlu pergi kerja tapi tak dapat pergi kerja, dan kadang-kadang ada masalah untuk penjagaan anak pun dia juga. Jadi masalah asas yang dihadapi oleh rakyat itulah yang perlu kita tangani, iaitu mendapatkan makanan, perumahan, pencapaian internetnya, kesihatannya, dan tidak lupa juga penjagaan anak. Jadi pada saya lebih secara ringkas itulah dia isu-isu utama yang perlu kita tangani dalam Belanjawan 2021.
Okey, terima kasih Puan Hajar. Sudah tentulah maknanya antara isu-isu sebagaimana juga dapatan daripada survey yang telah dibuat oleh isu Darul Ihsan ini yang juga diambil kira dalam pembentangan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar ini. Saya ingat ada banyak perkara yang telah diambil kira yang untuk menjadikan proses untuk memastikan bahawa apa yang tuntut atau keperluan daripada rakyat ini dipenuhi. Jadi saya dah kembali kepada Yang Berhormat Puan Hajar Rodia dalam kita menghadapi COVID-19, dan kita menghadapi krisis ekonomi, kita juga menghadapi krisis politik di peringkat negara kita, di peringkat nasional, dan juga mungkin akan menyebabkan juga krisis-krisis politik yang berurutan, dan mungkin krisis ini tidak digemari oleh rakyat, dan rakyat rasa dalam keadaan kita berada dalam keadaan tekanan, dalam keadaan kita krisis kesihatan, dalam krisis ekonomi. Rakyat merasa muak bahawa sepatutnya ahli politik ataupun pimpinan negara, pimpinan negeri ini kurangkan berpolitik dan juga memberi tumpuan kepada isu-isu kesihatan dan juga isu-isu ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Jadi saya nak menanyakan kepada Yang Berhormat Puan Hajar Rodia daripada sudut isu yang tadi Puan Hajar Rodia sebut berkaitan dengan juga berkaitan dengan perniagaan, ada pemukaan berkaitan dengan Selangor F1, juga sebut tentang Selangor Kitchen, juga saya ingat ada beberapa lagi berkaitan ini. Adakah isu-isu ini kan dalam pandangan YB, isu-isu yang dikemukakan ataupun yang cuba ditangani oleh Kerajaan Negeri Selangor ini akan berjaya kita tangani dalam keadaan krisis ekonomi yang lebih mendesak ini? Kalau kita lihat daripada apa yang dinyatakan oleh WHO, kemungkinan lagi 5 tahun keadaan pandemik ini berterusan sehinggalah kita pada vaksin COVID-19 ini benar-benar kita temui, dan juga krisis ekonomi pula daripada gambaran yang diberikan oleh IMF juga dalam keadaan yang teruk. Jadi di peringkat negeri sendiri, bagaimana kesediaan untuk memastikan isu-isu rakyat ini ditangani dengan sebaik mungkin? Silakan YB. Sebenarnya kalau kita lihat isu banyak isu yang kita lihat, daripada isu berkaitan dengan keseriasaan, kesejahteraan rakyat, isu tentang kehidupan untuk bagaimana mereka boleh boleh mendapat kehidupan yang baik. Statistik tadi yang Hajar Norita sebut tu begitu menggerunkan. Tetapi saya nak sebut cabaran kita di Selangor ni, bagaimana kita nak berjaya? Apakah kita boleh berjaya? Pada saya soalan tu sebenarnya wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang ingin kita laksanakan ataupun kerajaan letak ada dalam sini, semua pihak sekarang ini kena buka minda. Itu asas dia. Kita kena buka minda. Isu banyak. Kita ada isu nak naik taraf projek, nak buat pemulihan infrastruktur, kita nak selesaikan masalah hakisan, masalah air, masalah macam-macam. Tetapi buka minda kerana saya rasa kali ini semua pihak, baik kerajaan, baik luar kerajaan atau sesiapa di dalam pentadbiran ini perlu kreatif dan inovatif di dalam konteks kita membuat pendekatan-pendekatan yang ada. Kita syukur Selangor ini telah pun mempunyai pendapatan walaupun dalam keadaan COVID, maknanya kita cuba mendapatkan kutipan hasil yang sebaik mungkin, dan alhamdulillah kutipan kita tengok Oktober 2020 kita mencecah 89% kutipan sebagaimana dijangkakan. Tetapi Pak Yang nak kutip 89 ni dalam keadaan orang tak boleh bergerak dan sebagainya, memungkinkan kepada kerajaan, khususnya Datuk SUK contohnya, bagaimana kita nak dapat approach baru yang lebih kreatif. Orang tak boleh datang, sebab tu kita usahakan kita punya buat semua penghantaran berkaitan dengan tanah dan sebagainya dalam talian contohnya. Tetapi kita ada box yang begitu orang kata yang kita sediakan, dia tak payah datang, dia punya drop box dia panggil. Lepas tu kita boleh melaksanakan program ataupun menguruskan isu-isu tanah ini. Tapi bagaimana yang saya ingat lagi, satu orang wakil rakyat dibangkitkan bahawa Dropbox ini pukul 6 suku pagi dah penuh. 6 suku pagi dah penuh. Jadi bagaimana kita nak tangani masalah ini? Jadi isu-isu dalam Selangor ini pastinya kita yang saya lihat adalah
Tadi apakah kita boleh berjaya tidak? Ya, insyaAllah boleh berjaya kalau semua effort ini kita gambling sama-sama. Dalam masa yang sama, pastinya ini sampai masanya mungkin kita jangan lagi berkira sama ada kita ni negeri pembangkang ataupun federal bantu ke tidak atau tidak kita, tetapi maknanya dua-dua kerajaan ini perlu melihat keutamaan itu adalah kita berikan kepada rakyat. Jadi saya rasa politiknya ada tempat, nak main-main politik ada tempatnya. Sekarang masa depan rakyat, masa depan Malaysia sebenarnya perlu kita fikirkan. Contoh kalau kita lihat isu yang kita bangkit dalam 2 hari ataupun 2 hari ini dalam Dewan Negeri, masalah air contohnya kan. Tak payah kita tulis jari orang ni patut orang ni, orang tu buat macam tu. Kita patutnya bersekali mendapat satu kata persetujuan apa yang patut kita laksanakan. Akhirnya saya nak kata setelah kita tengok ke semua isu dengan peruntukan yang terhad ini, kita kena meletakkan keutamaan. Keutamaan. Maknanya aulawiyatnya kena ada lah. Apa yang paling penting di dalam semua perkara ini. Sebab tu saya kata kita bersetuju, kita dah pergi turun melihat pandangan rakyat. Sebelum kita bentangkan belanjawan ini, kita bersetuju bahawa nak tak nak, untuk melengkapi norma baru ini, kita kena meletakkan satu infrastruktur yang membolehkan rakyat kita berurusan secara norma baru. Jadi bukan mudah, tetapi saya rasa semua DLC kerajaan juga akan cuba melaksanakannya. Saya ingat di bawah kerajaan, contohnya kita, walaupun kita dah ada Shopee, kita ada Lazada, contohlah ini talian-talian pembelian talian, tetapi kerajaan wujudkan Seldak contohnya, Selangor Digital E-commerce sistem, ataupun kita mahukan satu-satu kita mahu tangani, mana ada kelompongan di situ. Orang kampung ni dia ada banyak barang asas, dia ada barang mentah, macam mana kita nak selesaikan. Jadi kita wujudkan satu platform marketplace supaya kita boleh mendapat ataupun memastikan mereka yang duduk bandar ini dapat servis yang sama kan. Sebab kat sana kemungkinan ada tempat yang tak ada talian dan sebagainya, bagaimana kita nak pergi ambil barang, nak pergi hantar barang dan sebagainya. Jadi isu terlalu banyak, tetapi insyaAllah saya yakin dengan belanjawan yang ke depan ini, kita telah mengagihkan keseluruhan belanjawan ini secara berhemah. Setiap portfolio, setiap isu dapat kita peruntukkan walaupun tidak sempurna. Tahun depan ni sebenarnya Pak Ya adalah lebih crucial sebab ini adalah belanjawan RMK 12 sebenarnya. Ramai orang tak perasan RMK 12. Bagaimana 5 tahun ke depan sebenarnya kita mensasarkan belanjawan itu, dan tahun depan dan tahun demi tahun tu bagaimana kita nak pastikan ianya dapat. Orang kata belanja ni senang, tetapi bagaimana nak kutip juga keuangan itu supaya kita boleh balance antara perbelanjaan dan juga orang kata pendapatan. Sebab itu saya tengok Selangor, alhamdulillah, saya syukur sangat bila kita lihat kita dalam orang kata rengkok yang masih bagus, iaitu kita belanjakan duit pengurusan untuk pengurusan 53%, untuk pembangunan 43%. Maknanya masih lagi besarnya kita beri juga kepada pembangunan. Inilah sebenarnya kenapa kita letak begitu, sebab isu-isu yang telah pun dibangkitkan untuk kita selesaikan bersama, pastilah duit pembangunan itu yang patut diselesaikan banyak. Itu apa yang saya sebut. Jadi duit yang ada ni duit rakyat sebenarnya, bukan duit kerajaan. Kita pengurus saja, kita nak urus. Jadi bagaimana kita nak berhemah, bagaimana kita nak pulang balik pada rakyat, bagaimana kita nak berikan selesaan ini. Jadi dalam masa yang sama saya tertarik dengan apa yang Raja Norita sebut tadi tentang isu environmental. Macam saya lihat bila saya diberi mandat sebagai Exco Perumahan, saya lihat apakah punca bila kita lihat mereka yang di bawah lingkungan BOT yang duduk di rumah pangsapuri ataupun rumah teres satu tingkat yang kompak itu begitu terkesan, sama ada di sudut stresnya, psikologinya kan, ataupun duduk banyak perkara. Mungkin juga di antara kesan 20 tahun lepas di mana pembangunan yang dirancang itu tidak mampan. Jadi sebab itu kita sekarang sedang melihat, saya kalau sebagai Exco Perumahan, saya kata kita bukan nak sediakan rumah, kita nak sediakan kediaman yang baik untuk rakyat.
kediaman tu tak semesti dalam unit mereka saja, maknanya persekitaran juga perlu diambil kira untuk macam menyediakan kediaman yang sempurna kepada rakyat, insyaAllah. Jadi 3 perkara besar, contoh yang telah kita Kerajaan Selangor tengok, sama ada kita nak bangunkan semula kawasan-kawasan lama ataupun kita nak perbetulkan semula, kita nak hijaukan semula. Ini semua juga kita ambil kira supaya balance antara pembangunan fizikal dan juga pembangunan insan itu sendiri, pembangunan mental kehidupan rakyat itu sendiri. Jadi isu banyak, tapi insyaAllah saya rasa dengan kreativiti dan juga inovasi, insyaAllah kita boleh tangani dengan baik, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak itu respon daripada Yang Berhormat Puan Hajah Roziah, dan juga saya juga nak tanyakan kepada Puan Hajah Norita Siddiq selaku Ketua Eksekutif bagi MBI ataupun Menteri Besar diperbadankan ini dalam peranan melihat daripada isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat, dibangkitkan oleh agensi, dibangkitkan oleh pelbagai ini, khususnya sebagai JLC yang menaungi agensi-agensi lain, mungkin ada isu-isu yang utama untuk ditangani daripada mungkin isu daripada sudut perniagaan, oleh ahli perniagaan, bagaimana MBI sendiri dapat membantu, ataupun daripada isu-isu daripada sudut pendidikan yang boleh dibantu, mungkin bagaimana juga nak membantu dua buah universiti yang ada di Selangor, khususnya bagi UNISEL itu sendiri yang di bawah naungan MBI sendiri, bagaimana untuk memastikan bahawa UNISEL boleh terus cemerlang dan juga untuk memimpin pendidikan di peringkat negeri Selangor. Dan juga mungkin daripada sudut isu yang banyak dibangkit oleh rakyat berkaitan dengan akses internet, orang bekerja daripada rumah, bagaimana mereka nak belajar daripada rumah. Mungkin saya ajukan soalan kepada Puan Hajah, apakah dalam belanjawan 2021 ini isu-isu yang dibangkit ini dapat kita tangani dengan baik. Silakan Puan Hajah. Terima kasih Pak Ya dengan soalan tersebut. Kita tengok dulu big picture dia. Belanjawan kita ni berdasarkan isu-isu yang telah kita bincangkan tadi. Belanjawan 2021 ini fokus kepada 3 teras utama, ya, iaitu kehidupan rakyat, kelangsungan komuniti perniagaan dan merancangkan pembangunan ekonomi negeri. Ya. Daripada 3 teras utama tadi, belanjawan juga mempunyai 5 strategi. Ya. Daripada situ kita dapat lihat bahawa kalau dipecahkan satu persatu, didetailkan dari segi membantu kelangsungan kehidupan rakyat, kita nampak bahawa belanjawan ini fokus kepada beberapa area, beberapa sasaran. Ya, macam saya sebut dari awal tadi, belanjawan kita ni inklusif. Dalam pada itu, ianya adalah fokus kepada sasaran tertentu. Satu contoh yang pertama ialah fokus kepada masyarakat umum. Dari segi macam kita ada dasar mengenai OKU, bantuan untuk skim mesra usia emas, dan tidak ketinggalan juga pembangunan orang asli. Ya, kawasan-kawasan pembangunan orang asli. Dan amat menarik untuk kali ini satu belanjawan yang besar untuk wanita, sebanyak 133.3 juta telah disediakan untuk wanita, iaitu bantuan KIS dan juga bantuan keluarga dan kebajikan masyarakat. Selain pada itu, kesihatan dan kesihatan awam juga telah mendapat peruntukan yang besar di Selangor ini, ya, insurans peduli sihatnya, ya, dan pelbagai lagi. Pendidikan, satu perkara yang memang passion kepada kumpulan MBI, dengan tuition rakyatnya dan bantuan kepada bantuan beasiswa kepada student-student yang belajar di universiti-universiti kita. Selain daripada itu, seperti kita sebut tadi, bahawa pekerjaan adalah sesuatu yang perlu dicipta. Jadi peruntukan yang besar telah pun diberikan kepada Selangor Kerjaya sebanyak 58 juta. Selangor Kerjaya ini Pak Ya adalah satu program di mana kita buat job matching antara fresh graduate, orang yang sedang mencari kerja, sama ada yang mereka telah diberhentikan kerja, di matchmakekan dengan dia punya future employer. Kadang-kadang mereka tak bertemu kan, tak bertemu, dia tak dapat, dia tak bertemu jodoh lah kiranya. Jadi bila nak mula tu Puan Hajah?
Apa kita dah mula dia punya finalizing dia punya sistem, by next year kita dah boleh mula. Oh, lepas ni rapatlah jumpa jodoh Kita anggarkan sebanyak 10,000 peluang pekerjaan boleh dicipta daripada Selangor Kerjaya ni. Alhamdulillah. Dan juga inisiatif Selangor Automotive TVET di mana kita punya anak-anak muda kita latih dari segi kepakaran engineeringnya, dan kerana kita tahu bahawa skill labor memang amat-amat diperlukan di Selangor ini. Sebanyak 5 juta telah diperuntukkan untuk TVET ini. Ya. Seperti mana yang YB Rozia tadi sebut bahawa kelangsungan pekerjaan dan perniagaan tu memang amat penting di Selangor. Seperti juga survey daripada Institut Darul Ihsan tadi mengatakan bahawa banyak pekerjaan telah hilang. Jadi untuk direct bagi MBI sendiri dan kumpulan MBI, program Go Digital itu adalah satu perkara yang sangat penting kerana ia dapat menyediakan platform kepada rakyat Selangor untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memudahkan mereka berniaga. Ya, contohnya Selangor Advance sebanyak bajet sebanyak 130 juta telah disediakan. Selangor Advance ni adalah di mana program untuk vendor-vendor dan kontraktor yang telah membuat kerja di Selangor dan mereka boleh mendapatkan bayaran lebih cepat. Maknanya program Selangor Advance ini akan membayar mereka kerja-kerja yang telah dibuat itu akan dibayar dahulu oleh dana daripada Selangor Advance, but of course kerja tu mestilah selepas disahkan siap ya oleh klien-klien. Maknanya Ini macam factoring lah puan tapi mereka ya betul, mereka boleh dapat bayaran tu lebih cepat. Itu yang jadi the speciality-nya. Dan selain pada itu Selangor e-kitchen. Macam seperti mana kita tahu di program yang lepas Selangor e-kitchen ni sangat berjaya membantu usahawan-usahawan peniaga-peniaga kecil kita yang menjual nasi lemak, yang jual mi goreng, yang jual burger. Mereka tidak dapat jual di tempat biasa tapi melalui e-kitchen mereka kita dapat kumpulkan mereka dan mereka dapatlah menjual secara dengan di atas talian dengan lebih selesa dan lebih efisien. Selain pada itu kita teruskan juga program-program keusahawanan kita dan juga Hijrah Selangor, pinjaman melalui Hijrah Selangor. Ya, banyak lagi program digital. Kan kita sebut tadi bahawa orang muda antara 20 ke 34 tahun terkesan daripada COVID-19 ini. Jadi kita telah pun merangka program yang disebut sebagai Rakan Digital sebanyak 3 juta telah diperuntukkan. Program ini adalah satu program di mana ianya akan membantu rakyat yang kurang mahir dalam penggunaan digital, dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi bila mereka telah dilatih, sama ada mereka boleh menggunakan order melalui aplikasi ini, itu satu, ataupun mereka boleh menggunakan aplikasi ini untuk berniaga. Kalau selama hari ni dia berniaga, dia tidak berniaga secara online, tapi dengan bantuan Rakan Digital ini mereka dapat membina dia punya website sendiri, dia dapat membina aplikasi dia mereka sendiri, jadi mereka pun boleh berniaga dengan lebih mudah lah. Ya, selain pada itu tak lain tak bukan kita punya agenda perumahan rumah mampu milik kita lah, ya, rumah idaman sebanyak 60,000 unit dijangka akan dibina. Dan selain pada itu untuk memudahkan rakyat di Selangor ini mendapat kediaman yang selesa, skim Smart Sewa peruntukan sebanyak 20 juta dan juga skim sewa to ownership rent lah, ya. Jadi secara keseluruhannya ya betul isu-isu yang dibangkitkan tadi, Belanjawan 2021 ini dapat memenuhi isu-isu utama tersebut. Dan bukan itu saja, Belanjawan Selangor 2021 ini juga mempromosi pemulihan ekonomi dan penciptaan nilai untuk jangka masa panjang.
Itu setakat ini. Okey, terima kasih Puan Najah. Itu saya ingat kupasan yang cukup menarik. Yang nanti kita masuk kepada raun yang akhir daripada sudut MBI itu sendiri, peranan untuk memastikan bahawa belanjan ini juga berkesan dan juga dapat dilaksanakan dengan sempurna dan juga baik sekali. Jadi saya nak masuk kepada raun yang akhir kepada Yang Berhormat Puan Hajah Ruziah selaku Exco yang saya sebut tadi, yang menaungi, yang menjaga, yang memfokuskan bagi jawatan kuasa tetap perumahan, kesejahteraan bandar dan juga pembangunan usahawan. Ya, dalam keadaan kita berada dalam krisis ekonomi ini, Puan Hajah, Yang Berhormat, sudah tentulah kita melihat bahawa portfolio ini juga satu portfolio yang cukup penting bagi negeri Selangor. Kerana apa? Satunya sekarang ni bila semua anak-anak duduk di rumah, sama ada yang belajar sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, yang di IPT, semuanya berada di rumah. Kalau kita bayangkan kawasan perumahan, okeylah kawasan Tanjung Karang walaupun rumah kecil tapi ruangannya besar. Rumah kecil tapi dia ada compound, boleh main-main, cucuk tanam dan sebagainya. Kalau di bandar, contohnya kalau di Lembah Subang, di kawasan-kawasan di Petaling Jaya dan juga di Syalam, dengan rumah, kalau dulu orang kata rumah burung tinggi tu, rumah palsu puri ni, sudah tentulah bagi Yang Berhormat memikirkan keadaan kehidupan mereka bagaimana, sebab dia kesihatan bandar, kemudian daripada sudut akses kepada internet juga, yang kita nampak walaupun mungkin di Syalam dia kata tak ada isu internet, tapi sebenarnya juga ada isu. Jadi ada persoalan kat sini, ni saya ingat YB kena jawab, apakah cadangan dan tindakan kerajaan negeri Selangor dalam membantu rakyat yang duduk di pinggir bandar yang tidak mempunyai talian internet dalam meneruskan budaya work from home dan study from home ni? Ini soalan daripada kita punya penonton. Saya ingat boleh rangkumkan sekali oleh Puan YB Ruziah dalam peranan ini dan juga terus rumusan. Silakan YB. Okey, terima kasih Pak Yang. Sebenarnya bila kita lihat isu-isu berkaitan yang berada di bawah perumahan kumpulan saya, sebenarnya kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang kita ingin laksanakan tahun depan, pastinya isu-isu perumahan selain pelaksanaan dan pembuatannya, sebenarnya sekarang ini kita lebih menjurus kepada banyak sebenarnya isu-isu yang nak kena tangani. Rumah yang dah lama tu, yang dah ada isu terbengkalai, bubuk dan sebagainya, nak cat dan lift rosak, itu semua juga kita akan perbetulkan. Tapi dalam masa yang sama kita memastikan keselamatan. Ya, bagaimana kita nak memastikan keselamatan penghuni-penghuni rumah tersebut, dengan kita akan memastikan program-program pemasangan bawah syariah, iaitu CCTV dan sebagainya. Itu juga kalau soalan tadi tu, duduk pergi bandar susah dan sebagainya, kan, itu juga satu perkara yang jadi perkara yang perlu ditangani. Tapi sebagaimana yang saya sebut awal ada tadi adalah bagaimana kita nak berikan kediaman, bukan lagi rumah semata-mata. Kediaman maksudnya bagaimana kondusifnya, kalau tidaklah di dalam rumah itu, mungkin di luarnya. Ya, saya ingat lagi mungkin masa tu Hajian Nurita masih di PKNS, yang membantu buat beberapa center untuk, ataupun pusat sumber untuk anak-anak ni boleh duduk ataupun boleh berjumpa untuk homework dan sebagainya. Itu juga perlu dibuat. Maknanya pasapuri yang dibina itu tidak lagi hanya melihat bagaimana pasapuri untuk rumah, tetapi perlu memperlengkapkan amenities atau kemudahan-kemudahan untuk keperluan rakyat itu. Sebab itu kita sekarang ada program K hijauan, kita ada program kebun kita dan sebagainya, untuk memastikan rakyat boleh ada aktiviti luar selain daripada hanya terdiam di rumah. Jadi meneliti dasar-dasar perumahan sebenarnya adalah satu cabaran yang besar. Dasar-dasar apa yang nak buat, mana baru yang nak diletak. Sebenarnya bila ditanya persoalan tentang macam mana kami ni tak ada akses internet ataupun sukar apakah kita nak tunggu, nak layout kata infrastruktur, sebenarnya kita mungkin ramai yang tak perasan. Menteri Besar telah umumkan ada bantuan untuk pemberian SIM card. SIM card, ya. Oh, ada Wajah. Ada. Maksudnya mereka boleh mohon tidak, ni, boleh mohon. Boleh. Tapi tahun depan lah, mula tahun depan. Maknanya mereka boleh mohon untuk mendapatkan SIM card menggunakan talian yang sedia ada di pasaran, tapi itu adalah satu usaha kerajaan untuk memastikan mereka
dapat akses pada internet. Dulu kita semua bising pasal nak masuk wifi Selangor saja contohnya kan, tetapi sekarang kita beri juga SIM card. Itu perkara yang kita laksanakan. Saya nak juga maklumkan sebenarnya ada satu program yang kita buat yang kita namakan SME platform. Ya, Haji Nurita tadi sebut banyak juga program bawah MBI, tapi ini adalah program di bawah IKS yang mana kita buat Smart Selangor SME platform di mana kerjasama strategik antara kerajaan dengan Pharma, dengan lembaga perikanan, daripada Hijrah, Mafi, semua SME yang ada untuk kita. Komponen penting SME platform ni adalah melaksanakan pendaftaran SME. Ya, maknanya sekarang ni SME kita ni mungkin berterabur. Jadi kita akan melaksanakan pendaftaran. Kita juga bagi khidmat rundingan dan latihan. Khidmat rundingan ini bukan sekadar rundingan dan latihan semata-mata, tetapi kita juga ingin menyelesaikan ataupun khidmat kaunseling kepada mereka yang memerlukan. Sekarang ini contohlah kalau dia ada masalah hutang yang perlu dibayar dan sebagainya sebab company dia dah tidak dapat berniaga, bagaimana nak restructure hutang dan sebagainya, itu juga kita akan bantu. Dan juga kita akan berikan insentif pendigitalan program-program itu. Contoh pernah dengar program produk PRO di UTT, iaitu program digitalisasi urus takbir tenaga kerja. Sekarang ni macam mana majikan nak pantau pekerja-pekerja dia buat kerja. Sekarang ni dah lah tak ramai pun pergi kerja, kan? Jadi macam mana kita memberikan, sebenarnya ini adalah satu program yang kita bantu usahawan-usahawan IKS kita sebagai langkah untuk syarikat-syarikat IKS menuju ke arah digitalisasi dan juga revolusi industri 4.0. Maksudnya gini, dia pergi kerja tetapi tenaga kerja ini juga dapat dipantau bagaimana di log in ke betul ke dia kerja ataupun dia pergi tempat lain, kan. So di dalam tangan dia, di tangan mereka tu sendiri, mereka boleh berurusan log in, log out. Lepas tu dia boleh bagi tahu macam mana apa yang dia buat, di lokasi mana dia sekarang dan sebagainya. Jadi majikan tak sakit kepala nak bayar macam mana ya sekarang ni rumah baru ni. Dulu orang pergi ke office, nampaklah bekerja kat office tu kan, tapi sekarang tak pergi office. Jadi produk ini sebenarnya kita bagi secara percuma Pak Ya. Bagi percuma. IKS yang mempunyai IKS Micro yang sektor pembuatan ataupun perkhidmatan yang kurang daripada 5 pekerja. Ya, dia boleh daftar. Lepas tu kita kurang daripada 5 pekerja. 5 hingga 75 orang pekerja. Nak sebut kan. 5 hingga 75. Jadi untuk yang kecil, yang sederhana ni boleh sampai SME yang skala sederhana boleh sehingga 200 pekerja. Kita bagi. Tapi di dalam basis first come first serve, kita bimbing mereka bagaimana nak guna, nak gunakan produk digital secara talian ini, secara talian ini untuk mereka guna ataupun membantu untuk mereka mengurus takbirkan tenaga kerja. Itu penting. Jadi ini di antara benda-benda yang saya rasa yang perlu kita garap. Selangor sebenarnya saya rasa yang agak ke depan lah dalam perkara ini, dan kita akan terus juga cerita pasal semua ni untuk usahawan dan sebagainya. Bantuan keuangan juga menjadi aspek yang terpenting. Saya ingat saya nak bagi sedikit data tentang Hijrah Selangor, bantuan Hijrah. Boleh. Saya rasa Hijrah ni ada satu keistimewaan juga, di mana kita kerajaan Selangor daripada awal sehingga kini, kita ini tak masuk 15 juta tahun depan yang akan dibantu Ibu Hadi. Sekarang ni kita mengeluarkan baru 250 juta ringgit grant saja, tetapi pusingan dana untuk pemberian bantuan atau pemberian modal ini sebenarnya dah mencecah 517 juta. 500 dengan 17 juta. Maknanya orang bayar balik tu. Nak cerita kan, walaupun kita kata terkesan dan sebagainya, mereka bertanggungjawab membayar semula. Itu penting. Walaupun sebenarnya adalah kes-kes lama yang mungkin tak bayar, tetapi saya nak tunjukkan tanggungjawab tu ada. Ini yang kita rasa, saya nak kongsi yang saya rasakan anjakan paradigma yang kerajaan ini, kalau apa yang kerajaan bagi tak perlu kita bayar balik, ataupun apa yang kerajaan bagi itu hak kita lah. Jadi tapi bila kita educate rakyat, okey modal ni untuk pusingan, bayar balik,
tak mampu bayar, restructure balik hutang, kan? Tak boleh juga kalau sebab kesihatan, kita kata tak apa, nanti kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah mereka. So, dan di sini daripada 246 juta, sekarang ini mereka telah dapat modal berkumpul sebanyak 517 juta untuk dijadikan semula. Itu satu kebanggaan yang saya nak kongsilah kepada semua ya. Jadi maknanya duit tu tak hilang lah. Kalau ikut logiknya 246 juta kita bagi, mungkin dana tu dah tinggal merosot kan. Tetapi kali ni kita tengok dia masih lagi dana terkumpul sebanyak 517 juta untuk dibelanjakan, untuk diberikan kepada mereka yang mohon untuk menjadikan modal pusingan. Jadi itu beberapa perkara yang banyak lah sebenarnya kalau kita nak bincang pasal ini baru dua perkara yang saya pegang di buku saya. Belum lagi yang luar-luar tu. FBI lagi tengok macam-macam ya. Jadi saya rasa apa soalan yang disebut tadi, yang penting dalam satu portfolio saya dan perkara baru yang akan saya laksanakan insya-Allah adalah pemberian food parcel, kita panggil food parcel. Ya, ada masyarakat di luar tu yang terutamanya yang duduk di kepemikiran bandar ini, mereka tidak kata apa ya, dia tidak di dalam mana-mana kata apa ya, data. Maknanya dia bukan penerima kes, dia bukan penerima DKM, bukan penerima zakat. Ada yang memang malu ke depan, tetapi mereka ni memang layak dibantu. Apa yang menjadi kerisauan saya dan juga Bukit Besar, kita melaksanakan food parcel ini atau biasa dengan food bank, ya, food bank. Tapi insyaAllah saya sanggup menggunakan perkataan food parcel atau pesan makanan ini untuk memastikan dalam keadaan pandemik COVID ini, rakyat Selangor tidak sampai mengikat perut. Ya, ini yang cantiknya food parcel ni adalah program gandingan, ya, gandingan. Ada yang nak membeli kepada kerajaan dan ada juga yang patut menerima. Jadi kita gandingkan antara dermawan-dermawan, kita ada duit kerajaan untuk penghantaran, kita ada juga NGO yang akan membantu untuk sampaikan benda. Yang patut mana bottom line ni, kita nak rakyat Selangor at least they can eat satu meal satu hari. Kita tak nak sampai mengikat perut kan, sampai tak ada orang yang bantu. Itu akan menjadi satu yang menyayukanlah rakyat kerajaan kalau kita dapat bantu. Jadi food parcel ini adalah program RM5 juta yang diperuntukkan tahun depan, termasuk RM1 juta yang kita akan peruntukkan khusus untuk kanak-kanak yang malnutrition atau kebantutan. Yang memang kita tengok mak ayah kadang-kadang tidak ada keuangan ataupun tak sempat nak menyediakan makanan yang baik. Jadi di sini ia akan dilaksanakan bawah Yang Berhormat Exco Kesihatan untuk memastikan kanak-kanak terpilih akan dapat dibantu supaya mereka keluar daripada isu kebantutan ini. Itu dia Pak ya. Panjang pula tu cakap. Tapi ada respon ni daripada sini ni, YB. Dia kata tadi Pak YB sebut berkaitan dengan SIM card tu, dia kata dia kata bukan masalah SIM card YB, dia kata, tetapi rangkaian talian internet yang tak sampai. Ada SIM card pun dia kata internetnya tak ada, macam mana ni nak jawab, dia kata. Macam mana kita orang ni, dia kata. Itu memang satu perkara lah. Tapi kita tengok servis provider yang ada di Malaysia ni, dia banyak sebenarnya. Kadang-kadang kalau saya sebut brand-brand tu nantilah, katalah company A, kat situ talian dia kuat, tapi sebab kita ada SIM card yang menggunakan company B tu, jadi dia tak dapat talian itu agak rendah. Jadi di situ sebenarnya kita menggabungkan usaha supaya kita akan bagikan itu yang paling mudah sebenarnya, bagi SIM card supaya SIM card yang ada yang kuat dia punya internet line dia, internet line dia. So selain daripada, sebab kalau kita nak tunggu benda ni, kita takut masyarakat di luar nanti tertinggal. Yang dah mula tertinggal, dia akan lebih tertinggal jauh. Jadi kita sediakan dulu yang ini jangka pendek. Lepas tu insyaAllah dalam masa sama kerajaan akan memastikan infrastruktur yang lebih mantap itu disediakan selain daripada wifi percuma. Saya rasa wifi percuma Yang Berhormat Exco Infrastruktur telah mengumumkan kita akan meletakkan sebanyak 1,100 dipanggil hotspot lah untuk hari ini, dan talian ini juga akan dipertingkatkan tidak kurang daripada 100 meg
Dulu kita bagi 56 saja ataupun rendah. Tetapi sekarang ini mana-mana pihak yang nak bersama dengan kerajaan Selangor tu, kita kata kita tidak kita mempertimbangkan hanya mereka yang menawarkan 100 meg ke atas. Jadi minimalnya 100. Jadi tidak adalah isu. Dulu kita masuk Wi-Fi sepenuhnya mungkin 30 minit, tapi sekarang kita akan bagi akses kepada internet ini 1 jam. Ya, dalam masa satu masa. Jadi inilah perkara yang kita tambah baikkan supaya mana-mana ataupun teguran ataupun rintihan rakyat selama ni kita kumpulkan dan akhirnya kita come up with satu bantahan tahun depan yang sedemikian rupa. Okey, terima kasih banyak YB, dan saya nak ni kepada soalan akhir juga kepada yang bagi Puan Hajah Nurita yang mengetuai MBI. Puan YB tadi sebut tentang peranan dalam portfolio memastikan bahawa belanjawan ini boleh disampaikan kepada rakyat ini dengan mengikut cara dia, dan sudah tentulah bagi MBI sebagai tunjang utama bagi JLC Negeri Selangor ini juga punya peranan dia tersendiri untuk memastikan juga sebagai sebuah negeri maju di Malaysia ni yang punya 12 PBT kan, dengan daripada 12 PBT itu empat daripadanya masih majlis daerah, yang lainnya ada 3 bandar, lain-lainnya majlis perbandaran. Sudah tentulah sebuah negeri yang cukup maju daripada situ. Dan bagi MBI sendiri, apa peranan sebenarnya? Sebab kalau kita baca dalam belanjawan ni, dia punya memang nampak peranan MBI ni cukup besar daripada segi smart state, daripada sudut pelbagai yang disebutkan, dibacakan oleh yang amat berhormat Datuk Menteri. Jadi silakan Puan Hajah. Terima kasih Pak Ya. Memang betul peranan MBI dan kumpulan anak syarikat MBI itu memang besar dan amat berat sebenarnya ya. Jadi saya perkenalkan dulu, mungkin ada rakyat Selangor yang tidak mengenali MBI. MBI ini adalah badan yang ditubuhkan untuk mengurus aset dan pelaburan kerajaan negeri. Tahun ini adalah ulang tahun yang ke-26 MBI. 26 memang aja. Wah. Jadi kalau ditanya saya mengenai peranan MBI dalam memastikan belanjawan Selangor ini berjaya dilaksanakan, kita lihat dari sumbangannya. Sumbangan MBI secara langsung terhadap belanjawan ini adalah sebanyak 328 juta. Dan duit sebanyak ini adalah untuk, kebanyakannya adalah untuk program-program digitalisasi yang kita sebutkan tadi. Contoh macam SIM card yang YB sebut tadi, data internet Selangor, rakan digital, Selangor Innovation Fund, Selangor Advance, Selangor Kejaya, Selangor Freelance. Selangor Freelance ni Pak Ya adalah gig economy, di mana ianya anak-anak muda kita ni dia kadang-kadang dia tidak ada kerja tetap yang khusus, tapi melalui Selangor Freelance ini dia boleh buat pelbagai kerja. Okey. Satu hari tu dia boleh buat pelbagai kerja. Bergantung kepada kerja apa yang diperlukan. Contohnya mungkin dalam Selangor Freelance ni ada orang yang memerlukan dia menemankan mak dia pergi hospital. Ya. Okey. Jadi orang yang mendaftar dalam Selangor Freelance ni boleh buat pekerjaan tersebut. Jadi yang seterusnya adalah pembekalan peruncit, TVET, Selangor eSport dan kerusi MBI. Jadi itu adalah yang direct disumbang oleh MBI terhadap belanjawan Selangor. Jumlah sebanyak 328 juta. Dalam pada itu, sumbangan kedua MBI adalah dalam bentuk menguruskan program-program kerajaan negeri melalui anak-anak syarikat kumpulan MBI sendiri. Ya, kalau disebut tadi program-program yang telah daripada mula tadi sampai sekarang, kita sebut e-kitchen, kita sebut pasal Hijrah Selangor, pasal KIS, pasal skim usia emas, pasal wanita berdaya, pasal UNICEF, pelancongan, pasal pengurusan sisa pekerja, mengenai Selangor International Business Summit, penganjuran Selangor Aviation Showcase dan juga kerja-kerja infrastruktur.
kesemuanya itu sebenarnya diuruskan oleh anak-anak syarikat di bawah kumpulan MBI. Jadi keseluruhannya saya boleh katakan bahawa peranan MBI dan kumpulan anak syarikat MBI dalam belanjawan kesemuanya itu jadi bagaimana cara MBI memantau dan mengukur. Jadi peranan MBI ini adalah untuk memantau dan mengukur belanjawan ini agar ianya mencapai objektif yang telah yang diingini tadi, iaitu relief, recovery dan reform. Dan dalam pada itu, pada kami di MBI dan kumpulan anak syarikat, peranan jangka panjang MBI itu lebih utama, iaitu membantu Selangor mencapai livable smart state in ASEAN menjelang tahun 2025. 2025? Ya. Puan Haja, ada beberapa soalan mungkin daripada anak muda tadi bila sebut tentang freelance tu tadi tu, dia tanya selain daripada apa je, dia kata sekarang ni banyak orang guna media sosial. Adakah kerja-kerja bila bagi model sosial yang boleh jadi, mungkin dia kata sekarang ni boleh jadi manager media sosial ke, mungkin tukang jawab ke, tukang create ke sebagainya, yang boleh ada ke disediakan, dia kata? Boleh, itu dalam media konten lah. Ya. Okey. Dalam media konten itu semua pekerjaan itu boleh kita cipta sebab bila kita ada pelbagai aplikasi yang kita akan buat ini, jadi pelbagai peluang pekerjaan kita boleh dapat create lah daripada program-program digital kita. Tapi ini ada banyak persoalan ni, dia ramai yang tak puas hati ni berkaitan dengan internet ni sebenarnya. Dia kata tadi bila YB dah jawab, dia kata dah tukar tiap-tiap minggu, tukar SIM card tak ada jadi. Okey, itu saya tak tahu lah Puan Haja boleh jawab tak boleh jawab. Sebab telco dia memang ada banyak masalah di sesuatu kawasan tu kan. Dia sebenarnya isunya macam ni Puan Haja. Dia isunya mungkin juga nanti YB boleh respon, dan bila dalam keadaan semua orang duduk di rumah, line-nya cuma satu kan, tetapi yang nak belajar mungkin anaknya 2-3 orang, mungkin kena bapak dia pun nak kerja, mak dia pun nak kerja, itu yang mungkin jadi masalah. Mungkin inilah yang mungkin nanti dalam rumusan ni Puan YB nanti boleh rumuskan isu-isu tu kan. Soalan pada saya kan ni? Saya ingat rumusan YB kan. Okey, jadi betul. Sebenarnya cuba bayang kalau kita di rumah kita ada 2 anak bersekolah kan. Mak dia peniaga, tunggu mak dia pula bekerja, semua nak pakai talian kan. Bila nak pakai talian itu, tiba-tiba dia ada dekat rumah dia, Wi-Fi pun tak ada, handphone pun handphone biasa. Tempat itu kita rasa memang orang semua dulu orang fikir internet ni tak apa, benda ni bukan penting, tapi sebenarnya internet line ataupun orang kata internet line ni merupakan utility keempat terpenting selepas air, elektrik dan juga komunikasi itu penting. Jadi apa yang saya nak sebut, sebab tu Kerajaan Selangor, saya dengar bila dibentangkan tentang infrastruktur ini, saya rasa dah sampai masa. Ini adalah satu bukan tanggungjawab negeri semata-mata. Maksudnya dah sampai masa Kerajaan Persekutuan benar-benar melaksanakan 5G, fiber optik itu. Sebenarnya fiber optik ini yang patut diberikan tumpuan untuk ianya dibekalkan kepada semua. Tapi macam tadi lah saya cakap, nak buat benda tu mungkin makan masa bertahun. Tapi lepas itu kita buatkan satu langkah-langkah yang agak kata yang jangka pendek untuk memberikan perkhidmatan ini. Jadi kesimpulan yang boleh saya bagi untuk bagi memastikan rakyat ini dapat kebergantungannya tidak lagi hanya kepada norma lama tapi norma baru. Saya tengok macam isu orang tanya tentang freelancer dan sebagainya kan, bagaimana nak terlibat. Contoh saya bagi saya contoh. Kalau usahawan, seorang usahawan tu, makcik lah katanya, seorang makcik tu, kita bagi nasihat, dia takut nak terlibat. Dia kata, nanti duit saya bagi hantar barang, orang bayar kat saya kan. Lepas tu betul masuk dalam ni. Jadi freelancer inilah anak-anak muda kita yang faham bagaimana internet, bagaimana cara berniaga talian ini sepatutnya tampil ke depan
menggandingkan beberapa peniaga-peniaga kecil ini, ajar mereka bagaimana pelaksanaan, sebab tu kita ada rakan digital itu kan, untuk mereka kembangkan. Lepas tu buatkan website dia ataupun masukkan produk dia di atas talian, mungkin engage dengan Go Hijrah, dengan Zeldeck dan sebagainya. Dia boleh dapat jualan, saya rasa lebih berlipat ganda sebenarnya. Jadi freelancer ini bukan situ saja, ia lebih pada perkhidmatan, ya. Kita tengok macam-macam lah, saya rasa ada orang kebakaran anak-anak muda. Jadi apa yang nak saya simpulkan adalah kita rakyat Selangor, kita perlu insaf yang kita telah berhadapan satu pandemik yang kita nak tak nak kita kena overcome, kena atasi masalah ini, ya. Hal yang kita bincangkan selama 1 jam ini sebenarnya bukan satu halwa telinga, ya. Ini satu, saya sarankan kepada semua rakyat Selangor di sana, ambil maklum perkara yang kita nak buat, teliti selami diri kita apa yang sebenarnya sesuai dengan kita untuk kita anjakkan kehidupan kita ini kepada yang lebih baik, ya. Kalau kita semata-mata kerajaan untuk melaksanakan ini mungkin tak akan berjaya, tetapi dengan kerjasama dengan pihak rakyat, ianya akan dapat kita gemblengan. Sebab itu bajet kali ini adalah bajet relief, recovery dan reform. Ya, kita nak cepat reliefkan masalah ataupun rasa legakan kepada rakyat. Lepas tu kita nak cepat kita recovery masalah yang ada. Sebab itu beralihlah kepada perkara yang kita telah sediakan. Belanjawan akan datang ini, garap cepat-cepat, dan lepas tu kita boleh reform kehidupan kita daripada mungkin yang tidak baik kepada yang baik, ataupun pengurusan kita yang tidak baik kepada yang lebih baik. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua rakyat Selangor. InsyaAllah sama-samalah kita berganding bahu untuk mengatasi masalah yang besar ini. Tetapi saya harapkan juga supaya doakan supaya Selangor dalam keadaan yang terbaik, kita tidak dikenakan ataupun tidak tidak terlibat dalam bencana-bencana yang lebih besar. Itu saja daripada saya, Cik Payah. Okey, terima kasih banyak Yang Puan Hajah Roziah. Mungkin saya boleh beralih kepada Yang Beragam Puan Hajah Nurita untuk rumusan daripada pihak MBI sendiri. Silakan Puan Hajah. Terima kasih Pak Yam. Pada saya pandemik COVID-19 ni macam wake up call lah Pak Yam. Yep. Ya. Loceng yang membangunkan kita. Betul. Jadi daripada situ kita terpaksa akui satu realiti baru kita perlu hadapi, dan realiti ini menuntut kita melihat semula perspektif kita dari segi kehidupan kita, ekonomi kita, supaya ianya lebih mampan dan sustainable. Jadi sebagai sebuah kerajaan, ianya mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan platform bagi memenuhi kehendak dan keperluan rakyat, sekaligus memperkasakan ekonomi yang bermaruah. Tapi apa-apa pun, kejayaan belanjawan ini juga adalah berpaksikan kepada kecekalan rakyat itu sendiri. Bagi MBI dan kumpulan kami, job creation adalah satu perkara penting dalam belanjawan 2021 ini, dan program digitalisasi yang diterajui oleh MBI kami percaya dapat mencipta pekerjaan yang banyak. Selain daripada itu, sekaligus dapat membantu pemulihan ekonomi dan mengarahkan Selangor sebagai smart state by 2025. Program-program kita seperti saya sebut lagi sekali seperti Selangor Kerjaya, Selangor Freelance, Selangor Advance, Rakan Digital, Selangor Innovation Fund, semuanya adalah program-program akan membantu anak-anak muda dan semua kaum yang golongan yang memerlukan untuk kelangsungan hidup mereka pada masa sekarang dan juga jangka masa panjang dari segi pemulihan ekonomi. Itu daripada saya Pak Yah. Okey, terima kasih banyak kepada Yang Puan Hajah Roziah Ismail dan juga Puan Hajah Nurita daripada yang mengetahui MBI. Mungkin Prof Ridwan ada? Silakan Prof. Mungkin ada kata-kata yang ni untuk malam ni. Silakan Prof. Sebenarnya saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Saya ikut sepenuhnya perbincangan tadi yang sekiranya memberikan manfaat kepada rakyat Selangor. Dan tahniah saya ucapkan kedua-dua panel ataupun kedua pembentang kita ataupun yang pembicara kita pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Puan Hajah Roziah dan juga
Puan Hajah Norita, dan juga kepada Pak Yah yang telah berjaya menguruskan perbincangan pada malam ini, dan juga kepada tim yang bersungguh-sungguh dan juga berkorban pada malam ini untuk menjayakan program ini. Itu saja. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Ridwan. Terima kasih kepada kedua-dua panel, Puan Hajah Roziah Ismail dan Puan Hajah Norita yang menjadi Ketua Eksekutif kepada MBI. Terima kasih kepada tuan-tuan saudara-saudara yang mengikuti rancangan kita daripada awal hingga akhir, yang terus menjadi teman setia kita. Ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kru yang bertugas pada malam ini, dan jangan lupa untuk kita berjumpa pada malam esok untuk terus kepada siri Belanjawan 2021 dalam analisis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.